Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu. Kita luangkan sedikit masa untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian tafsir Al-Quran. Pengajaran di sebalik suratul Lail. Kalau masih ingat lagi, baru minggu lepas tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kejap saja dah jumpa lagi malam ni. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah 3 perkara yang kita dah belajar pada minggu yang lalu, 3 perkara yang mesti kena ada dalam diri kita disebutkan di dalam suratul Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 perkara mesti kena ada dalam diri kita. Jadi pada minggu lepas kita sebutkan secara umum saja. Pada malam ini insya-Allah kita akan huraikan dengan lebih terperinci supaya kita boleh tahu, supaya kita boleh senaraikan apa yang saya boleh buat dan apa yang saya kena buat
Bukan kita sekadar tahu kena bagi, kita kena banyak memberi, tapi kita nak beri apa? Jadi mudah-mudahan pada malam ni kita akan lanjutkan lagi pengajian tafsir Al-Quran daripada Suratul Lail. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam biasalah saya akan mulakan bacaan terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang ada mushaf ataupun yang ada telefon, boleh buka surah Al-Lail, muka surat yang ke-595 dan boleh baca sama-sama insya-Allah. Adapun yang tidak ada mushaf boleh dengar baik-baik insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca dahulu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh ikut bacaan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa yang Allah pinjamkan kepada kita dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, memandang Al-Quran, mendengar Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni kita nak fokus kepada 3 ayat saja, iaitu ayat ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, wasaddaqa bil husna, serta dia mengakui dengan yakin akan janji-janji yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang tanya, siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah? Siapa yang nak mudah masuk ke dalam syurga Allah? Maka pasti kita akan jawab, saya nak mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sampaikan kepada kita bagaimana caranya mudah ke syurga Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Lail yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam banyak-banyak amalan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara. Iaitu pertama, a'ta. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi. Yang kita nak hurai panjang pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah tentang memberi. Nanti saya beritahu kenapa. Yang kedua, selain daripada kita memberi, kita kena bertakwa, wattaqa. Yang kedua. Manakala yang ketiga adalah wasaddaqa bil husna, dan kita benarkan semua janji-janji yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Benarkan, percaya, penuh yakin. Mudah-mudahan apa yang kita percaya, apa yang kita yakin akan mudah, akan dorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, suka saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa amma man a'ta, memberi. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa para ulama menyebutkan bahawa kehidupan kita hanya ada 2 saja. Kehidupan kita ni ada 2 saja. Yang pertama, kata para ulama, ad-dunya, dunia. Ad-dunya darul amal. Ad-dunya, macam kita adalah kan, Johor Darul Takzim, Pahang Darul Makmur, kita ada darul. Darul tu negeri. Tetapi ad-dunya yang kita sedang hidup sekarang ini namanya darul amal. Negeri untuk kita beramal, negeri untuk kita bekerja, negeri untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana satu lagi adalah al-akhirah. Sedangkan al-akhirah adalah darul jaza. Darul jaza. Darul jaza tu apa maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Jaza bererti pembalasan. Di akhirat nanti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tidak ada lagi amalan. Tak ada amalan lagi. Habis dah amalan. Tetapi di akhirat, para ulama menyebutkan sedangkan akhirat itu, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Tetapi untuk negeri akhirat, dia ada 2 kehidupan. Yang pertama di alam barzakh dahulu, kemudian barulah alam akhirat. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di alam barzakh lagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, Allah dah berikan balasan yang baik buat mereka. Kenapa? Kerana kita nak tahu, kita nak bagi tahu bahawa setelah mana terputusnya nafas kita, tercabutnya nyawa kita, terus berpindah ke alam barzakh. Di alam barzakh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya dah pun bermula darul jaza.
Allah Subhanahu wa taala dah bagi balasan. Sebagaimana kita selalu doa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Bererti di alam barzakh lagi dah bermulanya darul jaza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak belajar juga, bila mana kita tahu bahawa dunia ini adalah darul amal, di antara perkara yang kita kena amal itu adalah a'ta. Di antara perkara yang kita nak buat hari ini adalah a'ta, bagi. Bagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi itu ada macam-macam. Ya, cuma malam ni saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam banyak-banyak perkara yang disebutkan dengan darul amal, kita memberi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu yang kita lakukan di dunia ini. Bagi apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kerana kadang-kadang kita nak muhasabah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi bila kita dah berusia 40-an, 50-an, 60-an, bahkan 70-an, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya dah banyak ya Allah bagi kepada kita. Jadi ini adalah masa untuk kita memberi. Bila kita memberi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan risau apa. Kita jangan risau apa dengan apa yang kita beri. Kerana apabila kita meninggal saja dunia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, masanya pula Allah memberi kepada kita. Sebagaimana kita katakan tadi, al-akhirah darul jaza. Akhirat adalah negeri Allah memberi balasan. Tinggal lagi hari ni kalau kat dunia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, peranan kita bagi saja, kita bagi. Ya, kadang-kadang kita fikir juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa saya banyak memberi? Kenapa saya banyak memberi? Kita tanya, kenapa saya banyak memberi? Kerana sebenarnya Allah telah beri lebih banyak kepada kita. Allah telah berikan pelbagai nikmat kepada kita. Jadi tinggal lagi, bila Allah dah berikan kepada kita, maka kita akan berikan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Syekh Abdul Razak Al-Badr, seorang syekh hadis yang mengajar di Masjid An-Nabawi, saya teringat kata-kata dia apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Katanya nak ingatkan kepada kita tentang darul amal yang saya nak kongsikan pada malam ini. Kata dia apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, dia kata, berapa ramai orang-orang yang telah meninggal dunia, berapa ramai orang yang telah berada di alam barzakh, tetapi pahala dia tidak putus lagi. Pahala dia masih berterusan lagi. Tetapi berapa ramai orang yang masih hidup di darul amal, langsung tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dalam sikit ayat ni, tapi kalau kita renung, kita boleh faham. Berapa ramai orang yang dah sampai di darul jaza, pahala dia masih mengalir lagi, masih lagi. Dia di alam barzakh, dia dalam kubur, tapi dia masih lagi dapat pahala hari-hari. Tapi ada orang yang sedang duduk di darul amal, yang patutnya dia dapat pahala, tapi dia tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tiada amalan dia. Tiada solatnya, tiada zikirnya, tiada Qurannya. Jadi dia sedang berada di negeri darul amal, tapi dia tidak beramal. Sedangkan orang yang berada di darul jaza dapat lagi pahala orang yang beramal. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, bila saya kata, bahkan para ulama kata memberi, jangan kita kata mesti nak kena bagi duit. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tak semestinya yang bermaksud a'ta kita bagi duit, tak. Tetapi a'ta yang paling mudah yang kita kata, semua orang insya-Allah. Kalau semua orang tahu, insya-Allah dia akan tahu apa maksud a'ta. Yang pertama, Allah berikan masa pada kita. Ya, kena ingat.
Kita masih, selagi mana kita berada di darul dunia, darul amal, Allah bagi masa pada kita. Sedangkan orang yang telah meninggal dunia, dia tak boleh, dia tak ada masa lagi. Allah tak bagi dia masa lagi untuk dia beramal. Tak ada, dah habis. Cuma kita ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena sedar Allah sedang bagi masa pada kita. Allah bagi masa pada kita. Jadi apa kita kena buat? Kita kena bagi masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, datang rumah Allah siap-siap tadi sebelum maghrib. Itu bukan masa untuk Allah, itu masa untuk Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau nak rehat, nak tengok drama sekarang boleh. Sekarang drama tengah sedap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk bagi masa untuk Allah. Bagi masa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bagi masa dan arti kata yang lain, peruntukkan masa. Disiplin masa kita. Bagi sikit masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Yang ada pada malam ni, yang sedang menonton secara live, bagi masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira 1 jam. Ya. Solat fardu maghrib, solat sunnah ba'diyah maghrib, majlis ilmu, solat fardu isyak. Kita bagi masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita dah bagi, fa amma man a'ta, kita bagi masa, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya masa yang Allah bagi, kita bagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ya, siapa yang gunakan masa yang Allah bagi pada dia untuk bermaksiat, maka dia akan menanggungnya. Dia akan menanggung di atas perbuatan yang dia lakukan. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita pergi kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan." Dalam riwayat lain, "Idza mata ibnu Adam." Apabila meninggal dunianya seorang anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a anhu amaluh. Terputus habis. Macam kita katakan tadi, bila mana terputus saja nafasnya, terkeluar saja roh dari jasadnya, habis. Tak ada lagi amalan. Tak ada lagi amalan. Ya. Kata baginda, inqata'a anhu amaluh. Terputus daripadanya amalannya. Habis. Tak ada lagi amalan dia boleh buat. Illa min thalathah. Kecuali daripada 3 perkara. Illa, iaitu min sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Kita akan ceritakan insya-Allah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat. Ini yang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuma saya skip sekejap. Au waladin salih yad'u lah, ataupun anak saleh yang mendoakannya. Baik. Nombor 2, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita nak cerita tentang ilmu yang bermanfaat, ini luar biasa. Luar biasa. Nanti ada huraian tentang ilmu ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana bukan sekadar penyampaian ilmu secara lisan. Bahkan yang menginfakkan harta dia untuk Al-Quran. Dan Al-Quran pula orang membacanya, orang belajar daripada Al-Quran. Ataupun disebutkan di dalam hadis yang lain, dia memberikan kitab-kitab. Oh, Masya Allah. Ya, kitab. Ya. Maksudnya orang yang belajar daripada kitab tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam kebanyakanlah tempat-tempat yang saya mengajar, kalau saya mengajar satu kitab tu, saya memilih untuk para jemaah infak. Ya, diinfak, kemudian kitab tu sampai kepada siapa-siapa tak tahu. Ya, berbanding dengan kita setiap seorang beli untuk diri kita sendiri. Contohlah, bayangkanlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita beli kitab untuk diri kita sendiri. Kita belajar dan kita amalkan sendiri. Dan kemudian apabila kita meninggal dunia, contohnya tersimpan, tak ada siapa-siapa guna, maka setakat tu saja. Tetapi bayangkan satu kitab yang di dalamnya ada 100 hadis. Ya, ada 100 hadis di dalamnya. Boleh jadi orang yang kita hadiahkan, dia mengamalkan mungkin 20 ataupun 30 hadis saja. Tapi setelah mana kita meninggal dunia, dia masih amalkan lagi 20 hadis tu. Itu kalau 20. Kalau 40 bagaimana? Kalau 100 hadis dia mengamalkannya, kita dah meninggal dunia, masih berterusan lagi pahala kita. Oh, Masya Allah. Jadi apa yang kita bagi adalah kita menyampaikan ilmu. Kita kongsikan ilmu. Jadi apa yang kita tahu,
tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang kita dapat belajar malam ni, kita sayang kepada ahli keluarga kita, ataupun yang lihat secara live, mungkin kita boleh share kepada orang lain. Kadang-kadang tuan-tuan dirahmati Allah, dalam majlis ilmu kuliah maghrib boleh jadi 1 jam. Tapi kadang-kadang yang kita ingat mungkin 1 ataupun 2 poin saja, tak ada masalah. Tapi yang 1 dan 2 poin itulah yang kita bagi tahu pada anak-anak kita, suruh amalkan. Masya-Allah. Ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, ataupun ada setengah orang masya-Allah dia buat nota. Dia buat nota. Lepas tu dia share pula pada orang lain. Orang lain yang tak hadir, dia mengamalkannya. Ataupun orang yang hadir, jadi ulang kaji, diingat balik apa yang dia belajar. Maka dia amalkan. Masya Allah. Maka itu ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu kita nak luaskan maksud a'ta. Ya, kita nak luaskan maksud memberi. Bukan bererti kita memberikan harta saja, tetapi kita berikan masa kita. Kita berikan ilmu yang kita ada. Bahkan kadang-kadang kita ajar kepada anak-anak pinak kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwadin salihin yad'ulah." Ataupun anak yang saleh yang mendoakannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak membentuk anak saleh dia tak mudah juga. Tak mudah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, kerana apa? Kerana nak membentuk anak saleh dia perlukan masa. Ya, contoh paling mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contoh yang paling mudahlah saya bagi tahu contoh yang memang saya ada, yang saya tahu. Contohnya bila mana di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, pada hari Sabtu dan Ahad ada kelas tahfiz. Ya, didik kanak-kanak daripada kecil lagi, daripada 7 tahun, 6 tahun hafal Quran. Hafal 3 kul, hafal 4 kul, hafal surah-surah lazim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masa kita, anak kita masih kecil, belum kita nampak lagi. Tapi yang saya nak share tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berkaitan dengan masa. Kita kan kalau ada di sini nak pergi Masjid Al-Azim, nak hantar anak kita mungkin 20 minit. Masa tu, bagi masa, walaupun kita kata Sabtu Ahad ni lah nak rehat, Sabtu Ahad ni lah nak berjalan, Sabtu Ahad ni lah nak shopping. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan sikit. Di Masjid Al-Azim, pelajar-pelajar yang mak ayah hantar, kira-kira 600 hingga 700 orang. Sabtu dan Ahad. Bayangkan mak bapak dia, mak ayah pula kadang-kadang tak nak pergi seorang-seorang, nak temak yang isteri dia teman, mak pun ikut sekali. Masya Allah. Maksudnya dah set, family tu dah set. Sabtu dan Ahad dia masjid. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Masa tu penting tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mak dengan ayah dah set masa hantar anak. Ya, kadang-kadang kita nampak, alah hafal 3 kul, 4 kul, hafal surah lazim, biasa-biasa saja. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau di Masjid Al-Azim saya mengajar kelas yang tahap yang tertinggi lah, tahap 6. Ya, tahap 6. Dan kebetulan pula yang tahap 6 tu ramai darjah 6. Saya nak share tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sesetengah budak yang masuk sekolah tahfiz, kadang-kadang paksaan daripada ibu ayah. Tapi saya boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kebanyakan anak-anak murid, bukan anak murid saya sebenarnya. Ya, sebab diorang dah lalu 5 tahun sebelum saya. Dia dah masuk tahap 1, tahap 2, saya ni menyambut masa diorang dah tahun akhir je. Tahap 6 tu saya sambut mereka. Tapi yang 5 tahun sebelum tu, diorang dah didik hafal Al-Quran, sampailah masuk kelas saya tahap 6, mereka terus menghafal Al-Quran. Bila saya tanya kepada mereka, kamu tahun ni UPSR, tahun depan nak masuk sekolah mana? Budak-budak ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak payah mak ayah mereka paksa mereka, diorang akan jawab. Sama ada budak lelaki sekolah menengah tahfiz cenderah, dah tahu. Ataupun saya nak masuk dekat Imtiaz Masjid Tanah, ataupun saya nak pergi MRSM Ulul Albab dekat Gemencih, ataupun saya nak pergi dekat Tanjung Bidar, dah tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab didikan anak untuk jadi waladun saleh. Nak bagi tahu, nak dapatkan anak waladun saleh yang akan doakan kita walaupun kita dah meninggal dunia, tapi amalan kita, pahala kita, istighfar berterusan daripada anak-anak ini. Kita kena bentuk mereka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kena bagi masa. Bagi masa. Kemudian bila dah bagi masa pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena bayar yuran pula. Dan Masya Allah murah saja yuran dekat Masjid Al-Azim. Ni tak silap saya RM40 ke sebulan. Ya, RM40.
Kalau nak bandingkan dengan tuition lah, murah lah RM40 tuan-tuan abang dirahmati Allah untuk sebulan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita ni bila dengar tentang a'ta fa amma man a'ta, dan ada pun orang yang sanggup memberi, berikan masa, berikan penat lelah. Ya, saya yakin ada yang kerja 85 hari ni tapi malam dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bagikan penat lelah tu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, memberi ni luar biasa. Sebab tu tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila dikatakan bahawa ad-dunya darul amal, apa yang kita nak amal adalah kita memberi. Kita memberi. Tetapi lebih spesifiklah, di dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan alladhi yu'ti malahu, dan orang-orang yang memberikan hartanya, yatazakka, untuk menyucikan hartanya. Maka tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak belajar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi tentang sadaqatin jariyah. Ada sedekah yang jariyah, ada sedekah yang berterusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini insya-Allah kita nak belajar, kita nak dengar hadis yang lain, ya. Hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perincikan lebih sedikit sedekatun jariyah itu yang bagaimana, yang macam mana. Jadi dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah ada beberapa perkara. Ya, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita bagi masa untuk belajar ilmu, insya-Allah kita boleh tersenarai dalam ilmun yuntafa'u bih. Tapi kalau kita tak luangkan masa, kita tak bagi masa untuk belajar, apa yang kita nak share pada orang lain, tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kalau kita tak luangkan masa untuk belajar, tapi kita luangkan masa untuk hiburan, yang kita akan share hiburan. Ya. Kalaulah kita minat perkara-perkara yang melalaikan, kita habiskan masa kita bagi masa kita untuk perkara yang melalaikan, yakinlah kita yang share, kita akan share perkara yang melalaikan juga. Jadi sebab itu tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila Allah bagi masa pada kita, kita bagi masa untuk belajar. Bila kita belajar, maka kita ada peluang untuk share apa yang kita tahu. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita belajar, jangan letak syarat. Jangan letak syarat kita kena amal dulu. Ya, jangan letak syarat untuk amal dulu. Kalaulah bayangkan hari ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya sampaikan ada 10 ilmu ataupun 20 ilmu, nak tunggu kita amalkan 20 ilmu baru kita nak sampaikan, lambat lagi tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebenarnya bila mana kita belajar satu ilmu, kemudian kita bagi tahu pada orang lain, kan, dia akan ada satu perasaan, ya. Yang mudah-mudahan perasaan itu perasaan daripada iman. Ya, kerana malu itu sebahagian daripada iman. Malu sebahagian daripada iman. Kita akan rasa malu bila mana kita boleh ajak orang untuk lakukannya tapi kita tak buat. Jadi malu tu dia akan push kita, ilmu itu akan dorong kita, yang kita share akan dorong kita untuk kita buat. Kita tanya, aku ni duk share-share kat orang, share-share kat orang, aku pun tak buat. Kenapa aku tak buat? Patutnya akulah yang buat. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita share pun tidak, kita ingat pun tidak, mungkin kita tak buat apa-apa. Jadi sebab tu tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan letakkan syarat. Saya dah buat dulu, saya dah istiqamah, baru saya nak share pada orang lain. Ya, jadi kita buat dulu. Kita cuba belajar, kita bagi masa untuk belajar. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, maka kita cuba sebarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang beriman, dia akan dapati selepas kematian dia masih lagi dapat pahala daripada Allah. Apa dia? Yang pertama, ilman allamahu wa nasharahu. Ya. Yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Masya Allah, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ya, hari ni kita teknologi macam-macam, Masya Allah, kan. Ya, bahkan semua kalau kita guna Facebook, ada link untuk share.
Kalau kita guna Twitter, ada link untuk share. Kalau kita guna Instagram, ada tempat untuk share. Kalau kita WhatsApp pun boleh share. Apa yang kita gunakan semua boleh share. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman akan dapati, ya, dia akan dapati apa yang dia beri akan menyebabkan dia berterusan dapat pahala walaupun dia telah meninggal dunia. Sebab keyword kita yang kita nak sebut malam ni adalah a'ta. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, ilman 'allamahu. Ilmu yang dia ajar. Bila kita ajar bukan kita bagi ke? Kita bagi kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, dia sedang memberi ilmu. Kemudian yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Wa nasyar, dan dia menyebarkannya. Menyebar bukan dibagi ke? Dia sedang bagilah pada orang lain, dia sedang share pada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kita boleh katakan fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, Allah Subhanahu wa taala fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Start daripada dia a'ta, dia bagi dulu, bagi. Cuma dalam hadis ini apa yang dia bagi, apa yang dia start bagi? Dia start bagi ilmu. Yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wa waladan salihan tarakahu, dan anak saleh yang dia tinggalkan. Kita dah huraikan tadi, anak saleh yang kita tinggalkan. Kita nak bentuk anak saleh, memang kita kena memberi. Ya, jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara kita memberi ni banyak, ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah bukan daripada sudut masa kita nak hantar anak kita. Lagi pula anak kita belajar kat Terengganu, anak kita belajar kat Kelantan. Masa yang kita hantar tu masa kita berikan, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada pula ibu ayah, kan, ibu ayah yang kalau saya katakan tadi tu ibu ayah hantar anak-anak pergi Masjid Al-Azim contohnya. Tapi ada pula ibu ayah yang panggil ustazah datang ke rumah, ya. Peruntukkan masa, kejap lagi ustaz nak datang, kejap lagi ustazah nak datang, 1 jam duduk sama-sama dengan ustaz, duduk sama-sama dengan ustazah, belajar dengan ustazah, kemudian bayar lagi, dia bagi. Ya. Kenapa dia bagi? Kenapa dia bagi masa dia? Kenapa dia bagi duit untuk yuran dia? Kerana dia nak dapatkan waladun salih. Jadi dia kena bagi dulu. Waladun salih ni dia bukan lahir-lahir macam tu saja. Ya. Waladun salih dia bukan tiba-tiba anak jadi salih, tak. Tapi dia kena mula dengan memberi. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, orang yang telah meninggal dunia tapi dia masih lagi dapat pahala apabila dia memberi. Apa dia beri? Kata Rasulullah, wa mushafan. Dan dia memberi mushaf. Dia membagi Al-Quran kepada orang lain untuk membaca. Ya, dia memberikan mushaf kepada orang lain untuk belajar Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sukalah saya ingatkan sebelum saya sebutkan lagi amalan-amalan yang lain, kan. Kadang-kadang kita nak mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di antara keistimewaan dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar tentang menziarahi orang yang sakit, tentang memberi makan kepada orang yang miskin, tentang menguruskan orang yang meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diborong habis. Semua yang dia buat, semua yang dia ajar, semua dia buat. Masya-Allah. Ya. Kita tak nak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita cubalah tak nak, bila mana kita belajar tentang hadis yang meninggalkan 3 perkara. Sadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakannya. Kita kata tak sedekah jariah pun tak apa, ya. Tak sebarkan ilmu pun tak apa. At least saya adalah anak-anak yang soleh. Dia maksudnya dia nak satu je, tak. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita boleh masuk ke dalam syurga Allah dengan amalan yang pelbagai, buat semua sekali. Ya, saya nak sedekah jariah pun saya buat juga. Ya, ilmu yang bermanfaat saya pun sebarkan juga. Anak yang soleh pun saya bentuk juga. Kita nak
Bila mana kita meninggal dunia, pahala yang mengalir kepada kita tu daripada pelbagai sumber. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis daripada Abu Hurairah tadi menyebutkan ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, anak saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, dia memberi mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Disebutkan wa mushafan wa warathahu, dan dia mewariskan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya cuba galakkan diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalaupun kita tak boleh nak buat all out untuk semua, paling-paling kita, istilah orang Melayu ni, kita ambil berkat. Ya, walaupun kita tak boleh nak mengajar ilmu ataupun menyebarkan banyak ilmu, satu ilmu jadilah. Yang penting hadis ni kita dah complete, kita dapat buat. Begitulah juga anak saleh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalaupun bukan semua jadi yang soleh-solehah, sekurangnya seorang dua orang jadi juga. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tak boleh nak sponsor mushaf untuk satu masjid, ya, mungkin 30 naskah, 100 naskah, mungkin satu naskah pun jadilah. Sekurangnya kita pernah buat apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warathahu, yang dia wariskan berarti yang dia bagi. Kembali kepada firman Allah, fa amma man a'ta. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia yang bina. Masya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Bila sebut tentang masjid, mungkin kita tak boleh nak sponsor macam, ya, macam masjid Labu di Sendayan tu kan, ya. Mungkin seorang hamba Allah semua dia, ya. Kalau di Arab Saudi ada satu masjid yang diberikan oleh Ar-Rajhi, ya. Ar-Rajhi, Bank Ar-Rajhi, owner dia buat satu masjid. Kalau kita tak mampu nak buat satu masjid, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, kata para ulama, satu bata saja. Satu bata saja, ya. Tak boleh nak bagi tiang-tiang. Kata, kalau pun bagilah satu tiang, tak, mungkin tiang pun mahal. Tapi kalau tak boleh nak bagi satu tiang, tak boleh nak bagi satu masjid, bagi satu bata. Sekurang-kurangnya pernah kita buat apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang paling popular kapet. Kalau kapet ni, kalau bukan untuk infak, antara yang paling cepat, ya. Bahkan bila dah cukup tu, dah cukup, tutup, macam tu. Masya-Allah. Kerana orang tahu bahawa orang akan solat di atas kapet, di atas sejadah tu. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, tanpa satu bata itu pun tak jadi juga masjidnya. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tengok, ya, kita jadikan rumah Allah ni macam rumah kita. Ya, tak perlu kita jadikan masjid ni macam tempat untuk kita, ni tak terang lah, ni tak ni lah, ni tak sejuk lah. Apa kata kalau kita rasa panas, kita bagi aircon. Masya-Allah. Ya, kalau kita rasa panas, kita bagi kipas. Macam tu. Kita rasakan ia sebahagian daripada kita. Kerana selagi mana ada orang, ya, tapi syarat dia apa tadi? Fa amma man a'ta. Dia bagi. Ya, syarat dia kena bagilah. Sebab itu disebutkan dalam hadis ini, au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bina. Boleh jadi bukan seluruh masjid, tapi sebahagian daripada masjid. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan au baitan libni sabili banahu. Ni mungkin jarang-jarang lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi kita kena tahu, ya, apa dia. Ataupun dia membina satu rumah bagi Ibnu Sabil, iaitu musafir yang terputus perjalanan, yang dia bina. Kira-kira macam homestay lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada orang yang mungkin dia keluarga, ya, terputus bekalan, ya, maka kita bagi tempat untuk dia berehat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana ada rumah rehat tu, tempat rehat itu, walaupun dia telah meninggal dunia, selagi mana ada orang menumpang rehat di situ, maka dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dia alirkan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungai yang dialirkan ni, kalau kita fikir pun mungkin payahlah juga, kan. Tetapi apa yang kita tahu,
Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baru je sahabat saya daripada Indonesia sama belajar dengan saya dahulu. Dia tunjukkanlah ada seorang sahabat yang lain daripada Jordan bagi kepada sahabat saya duit di Indonesia untuk buat apa? Untuk buat perigi saja. Perigi, ya. Dan kalau perigi ni yang popular tu di Kemboja lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian yang popular juga di Afrika. Negara mana tu saya tak pastilah, tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada sahabat-sahabat yang dia dapat infak, kemudian dia buatkan perigi. Dengan perigi tu orang dapat air. Daripada air tersebut orang mandi, orang berwudu, orang taharah. Maka orang yang nak solat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia wuduk dulu. Maka dengan orang itu berwuduk, dengan wuduk itu orang bersolat, dengan wuduk itu orang baca Al-Quran, maka pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selagi mana perigi itu digunakan airnya, walaupun dia telah meninggal dunia, mengalir lagi pahalanya. Tapi dengan syarat dia kena berilah. Dia kenalah beri sesuatu. Dia kena berilah kos untuk menggali perigi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih, iaitu sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan dia hidup. Semua itu akan dihubungkan, kata Rasulullah, yalhaquhu. Semua itu akan berhubung dengannya walaupun setelah dia mati. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rupa-rupanya a'ta tu dia satu kalimah yang sangat luas. Beri masa, beri ilmu, beri kekuatan kita, beri harta kita, semuanya akan membuatkan kita di dunia kita dapat darul amal, dan ketika mana kita berpindah ke darul jaza di alam barzakh, kita masih lagi dapat pahala daripada orang yang hidup di darul amal. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bagi, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang kita nak bagi sebenarnya, ya, sebenarnya apa yang kita boleh bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila mengajarkan kepada kita memberi pakaian contohnya. Kat sini saya nak terus terang saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita pergi ke Jasco, kita pergi ke Aeon sekarang kan, kita nampak ada banyak baju sekolah. Walaupun kalau ikutkan minggu ni, minggu budak-budak masih sekolah lagi. Minggu depan mula cuti sekolah, dan mereka akan masuk sekolah nanti bulan 1. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beri pakaian baju sekolah kepada yang memerlukan. Contoh anak yatim, ada keluarga miskin. Ni luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, yang mungkin kita nampak biasa dan harga mungkinlah tak berapa mahal sangat, tapi dia luar biasa. Ya, kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim kasa musliman thawban illa kana fi hifdhin minallahi ma dama minhu alaihi khirqatun." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mana-mana muslim, siapa-siapa di antara kita yang memberi pakaian kepada muslim yang lain, kita memberi pakaian kepada orang yang lain. Terusnya, okey, kita sebagai orang yang muslim, orang Islam, dan kita memberi pakaian kepada muslim yang lain. Muslim yang lain, pasti, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti dia berada dalam pemeliharaan Allah. Pasti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ya, sebagaimana kita bagi pakaian kepada orang lain, Allah jaga kita. Selagi mana pakaian itu dipakai oleh orang itu, walaupun secebis saja. Masya Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Allah bagi sebahagian daripada harta kita, kita set, ya, kita set sikit, ya, kita cuba fikirnya, ada tak di antara kalangan kita yang mungkin susah kan, ataupun yang memerlukan. Maka kita tanya kepada mereka, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian kita offer, ya, kita offer kepada dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Kenapa saya suka galakkan baju sekolah? Sebab menjadi lumrah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sama ada orang belikan ataupun ayah kita sendiri belikan, kita akan happy bila dapat beli baju baru. Boleh tak kalau ayah kita kata kan, baju lama pun kan tahu lepas tahun 2020 kan sekolah pun dalam 5-6 bulan saja kan. Daripada bulan 3 cuti sampailah bulan 9 cuti, sambung lagi cuti, maksudnya baju tu elok lagi. Ayah kita kata contohlah, tak payah beli baju baru, pakai baju tahun lepas kan boleh. Kan taklah lusuh sangat kan. Kita nak juga baju baru, kita nak juga. Jadi bila dibelikan baju baru kepada kita, apa kita rasa? Happy tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa gembira. Baik, berhubung kait pula dengan gembira, ada tak hadis yang berkaitan gembirakan orang lain? Ada pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nak bagi tahu, sebenarnya kita nak bagi dia baju sekolah supaya dia boleh pakai baju baru bila masuk sekolah. Tu saja niat kita kadang-kadang. Tapi setiap kali dia, contoh, baju dia, seluar dia, kasut dia, setiap langkah dia, sebagaimana kita dah belajar hadis pada minggu lepas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang cukupkan dia? Siapa yang sediakan pakaian dia? Maka Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang menajanya. Jadi itu yang kita nak bagi tahu tentang membagi baju pakaian sekolah kepada anak-anak ni. Kemudian yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rupa-rupanya ini ada tips lah sikit kan. Saya suka kongsikan macam ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang terbaik dalam pemberian yang terbaik, kita bagi apa yang kita suka. Ya. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kita tetapkanlah sebab kita tahu apa yang kita suka, mungkin orang lain tak suka apa yang kita suka. Jadi kalau saya nak cadangkan pada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan, kalau bawa anak yatim, kalau ada bawa orang anak-anak miskin kan, cubalah bawa kan. Kalau kita kat Korea ni kita tahu, kita chop siap-siap tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan sampai berebut lah kan. Yang ni saya dah chop anak dia. Kalau anak dia ramai 5-6 orang, saya anak nombor 1 dengan 2 saya chop. Macam tu. Kemudian bila bawa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagi dia pilih. Kerana mungkin apa yang kita pilih mungkin dia tak suka. Walaupun yang kita pilih tu lagi mahal, tapi kita bagi tahu kan, kita nak cakap yang bagi dia pilih supaya dia balik tu dia puas hati, dia gembira dengan apa yang dia dapat. Ya. Walaupun kadang-kadang kita nak pilih yang 30, dia pilih yang 60, Allah kan. Terasa juga kan kata Allah. Kita dah tak jangan pergi sana, pergi yang kat sini je, kan. Kan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam, dia sebenarnya kita nak bagi apa yang kita mampu, ya, apa yang kita mampu. Tapi kalau kita betul-betul mampu, kita bagi dia pilih apa yang dia suka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, ya, yang di sisi Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Apa hadis ni kata? Yang paling banyak memberi manfaat. Macam mana pun memberi ni tak boleh lari tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Macam mana pun kita nak lari daripada memberi, tak boleh. Allah paling suka bila kita memberi. Macam tu. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala memberi, maka Allah suka bila mana kita turut memberi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam hadis ni saya bacakan terjemahan, sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda bersabda lagi, wa habbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kalau nak terjemahkan secara harfiah dia apa dia? Allah Subhanahu, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita memasukkan kegembiraan dalam hati orang tu. Maksudnya bila anak-anak tu kan, dia kata, okey, baju apa yang kamu suka kamu ambil. Ya. Kasut mana dalam kasut banyak-banyak fashion ni, yang mana kamu suka kamu ambil. Bila dia ambil, dia gembira tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebenarnya kita beri dia kasut tu, tetapi gembira masuk dalam hati dia.
Ya. Kita beri dia kasut tu, tapi gembira masuk dah. Jadi Rasulullah berkata, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita boleh memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kuda baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, takshifu anhu qurbah, mengalihkan kesusahan daripadanya. Ya, kita bila nak mengalihkan kesusahan daripada orang lain, mesti kita kena bagi sesuatu. Tapi yang ni dia luas, ya. Sama ada kita bagi idea, kan? Macam saya nak sebutkan, kita bagi idea. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tak pernah tahu siapa kita sebenarnya di sisi orang. Tak pernah tahu, ya. Kata saya bukan pegawai besar, saya orang kecil je, ya. Kadang-kadang orang tak tolong, boleh tak tolong kalau anak saya nak masuk sekolah ni ke? Saya kerani je. Saya kerani je. Boleh tak tolong cakap dengan cakap dengan pengetua ke, guru besar ke, kan? Kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak apalah, kita pun tolong. Masa kita bagi pertolongan kita bagi apa yang kita boleh lah. Yang tu je kita boleh tolong cakap. Kita boleh tolong cakap. Yang itu je kita boleh bagi. Maka bila kita tolong bagi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata, tu siapa? Itulah anak jiran saya orang susah. Kebetulan lah tuan-tuan dan puan dirahmati, tak masukkan. Kita dengan bantuan kita telah memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Masya Allah, kan? Maka itu antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Au taqdi anhu dainan, ataupun kamu melunaskan hutangnya. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan? Ini luar biasa, ya. Tapi ini dah tentulah kita kena ada hartanya, kita kena ada duitnya. Orang tu ada hutang, ya. Contohlah, tak tahulah 100, 200, 300, Masya Allah, kan. Dan benda ni pernah divideokan lah, Masya Allah, kan. Satu ketika saya tengok satu video tu di Arab Saudi lah, saya tak tahu di mana, ya. Tapi dekat Arab Saudi ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada sesetengah tempat tu, dia ada yayasan yang dia macam satu blok, satu bangunan, memang yang tinggal kat situ ibu tunggal je. Anak yatim, orang miskin, memang satu kompleks tu tinggal kat situ. Jadi memang senang lah, ya, kalau orang nak bagi beras, orang nak letak je kat situ. Memang kita terus sampai kepada orang miskin dan ibu tunggal, anak yatim, sampai terus, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada di antara ibu tunggal ni, bila mereka pergi ke kedai tu, diorang hutang dulu. Ya, hutang dulu. Mana tahu nanti ada orang bagi zakat, ada orang bagi nanti, dia akan bayar pada kedai. Jadi ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia buat apa? Dia pergi kat kedai tu. Ya, dia kata, "Bak sini buku 555 tu lah, kan. Buku hutang tu. Bak sini. Saya nak tengok." Ya. Ada yang hutang 500, ada hutang 300. Dia kata, "Berapa yang ada orang hutang?" Ya, kata ibu tunggal berapa? Antaranya yang saya ingatlah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seorang ibu tunggal tu berhutang dengan kedai tu 500. Ya. Kemudian hamba Allah ni, dia bayarkan 500. Lepas tu dia telefon, dia nak bagi tahulah, ya. Dia nak bagi tahu. Dia bagi tahu kepada ibu tunggal tu, saya dimaklumkan awak ada hutang 500 dekat kedai ni dan saya dah bayar. Nangis tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nangis dia. Dengar tangisan daripada ibu tunggal tu, nangis tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nak bagi tahu dia nangis sedih ke? Tak. Dia nangis sebab Allah boleh bagi rezeki kepada dia. Ada orang yang nak bantu dia langsaikan hutang dia. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itu di antara apa yang lelaki tu buat. Yang dia rakam tu kita tak tahulah niat dia kenapa. Tapi nak bagi tahu, ada yang orang buat macam tu. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang buat macam tu sebenarnya dia sedang melakukan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan au tatrudu anhu ju'an, dan orang yang menghilangkan kelaparan daripada orang lain, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya cerita tentang a'ta ni saja tak cukup. Tak cukup masa nak cerita tentang a'ta. Tapi semua a'ta ni, semua pemberian ini akhirnya akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak tutup dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang a'ta, ya. Tentang memberi ini. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ini sebagai kesimpulan supaya saya boleh
faham betul-betul, saya boleh tadabbur, dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ingat juga supaya kita pun boleh tahu betapa besarnya a'ta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'ta ni bukan benda kecil. A'ta ni sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata dunia ni darul amal, akhiratud darul jaza. Kita akan tengok ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutkan dalam surah Al-Insan, Allah cerita tentang penciptaan manusia, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang syurga. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang syurga, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang buat baik, mereka minum di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala daripada gelas yang elok, kan? Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka minum aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Sampai satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut kenapa mereka berada dalam syurga Allah, macam mana mereka boleh masuk dalam syurga Allah, kenapa Allah bagi mereka nikmat dalam syurga Allah, kenapa Allah bagi mereka minum dalam syurga Allah, macam mana mereka boleh ada dalam syurga Allah. Allah sebutkan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tu amal dia. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala katakan mereka masuk dalam syurga, mereka berada dalam syurga dan sedang menikmati apa yang ada dalam syurga, kerana syurga itu darul jaza, kan? Tempat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membalas mereka dengan kebaikan. Kerana apa? Kerana dunia dulu. Apa amal mereka di darul dunia, darul amal? Apa yang mereka buat dekat dunia? Wa yut'imuna at'am. Mereka bagi makan. Tak boleh lari. Mereka memberi makan, mereka bagi makan. Sebab tu a'ta tu tak boleh lari, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang a'ta dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Mereka bagi makan apa yang mereka suka kepada siapa? Miskinan, kepada orang-orang miskin. Bagi makan kepada orang-orang miskin. Wa yatiman, bagi makan kepada anak-anak yatim. Dan mereka bagi makan wa asira, kepada tawanan-tawanan perang. Mungkin kita tak jumpa tawanan perang. Kita jumpa dekat sini, ada di sekeliling kita, ada di karya kita, ada orang-orang miskin, ada anak-anak yatim. Maka bagi makan. Bagi. Istilah dia bagi. Sama ada nak bagi belanja, nak bagi duit kocek, nak bagi baju sekolah, nak bagi kasut sekolah, nak bagi makanan yang sedap pada mereka. Bagi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, bagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berdasarkan ayat ini apa yang kita faham, oleh kerana dekat darul dunia, dekat darul amal mereka memberi, dekat darul akhirah, darul jaza, Allah memberi pada mereka. Ya. Jadi mulalah memberi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya. Bila kita memberi, jangan risau siapa yang akan bagi kita semula. Ya. Kalau saya bagi kepada anak yatim makan, jangan risau tentang anak yatim akan balas jasa saya masa dia besar nanti. Tapi kita kena ingat, bila kita mula memberi, Allah akan memberi kepada kita. Ya, bila kita memberi di darul dunia, di darul amal, Allah akan memberi kepada kita akhirat. Allah akan memberikan kepada kita syurga di darul jaza. Jangan risau. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta. Ingat kalimah saja, a'ta tu memberi. Ya, berilah masa, berilah ilmu, kongsilah ilmu, berikanlah harta, berikanlah apa yang kita ada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebaik-baik balasan kepada kita di akhirat nanti dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, mudah untuk kita memberi kepada orang lain, insya-Allah. Dan jangan risau, Allah pasti akan memberikan semula kepada kita. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة لنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.